Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelayar-pelayar Facebook Gading Kencana. Kami memohon maaf kerana terlewat bersiaran daripada yang dijadualkan dari pukul 10 pagi sehingga kepada 10.30 pagi. So seperti yang dijanjikan, kita bersama-sama dengan pengarah urusan Gading Kencana Sendirian Berhad, pemilik Facebook ini sendiri, Datuk Insinyur Dr. Guntur Tobeng. Pagi ini Datuk akan bercerita bagaimana untuk menjimatkan bil elektrik guna tenaga solar. Jadi berdasarkan pengalaman Datuk Guntur dan juga pelanggan-pelanggan Facebook Gading Kencana, kita akan bersiaran bersama Datuk pagi ini dan kepada pelayar-pelayar Facebook Gading Kencana yang ada soalan bagaimana mahu menjimatkan bil elektrik mereka, boleh bertanyakan soalan di Facebook ini dan saya akan lontarkan soalan itu kepada Datuk. Okey Datuk, terima kasih sebab kita terlewat sikit. Tapi Datuk, sebelum kita memulakan kita punya soal jawab pembentangan Datuk pagi ni, kita nak menyanyi satu lagu dulu. Lagu apa Datuk? Lagu Demi Matahari. Datuk, kenapa lagu ni dipilih oleh Gading Kencana? Lagu ni ada makna yang mendalam. Lagu ni adalah daripada surah Asyam, Wasyams wadduhaha. Jadi dalam seni kata lagu ini sangat memberi kesan kepada kita yang menikmati faedah daripada sinaran matahari. Oh, I see. So, kita akan dengar lagu ni dulu. Jadi, Datuk, kita menyanyi bersama-sama. Bangun, okey. Ada lagu dia, Kamarul. Demi matahari, kita tak dengar lagu dia. Di pagi hari, demi bulan apabila ia mengiringi, demi siang hari, bila menampakkan dirinya, demi malam apabila ia menutupi, demi pembinaannya, demi bumi serta yang ada di hamparannya, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Demi matahari, sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila ia mengiringi, demi siang hari, bila menampakkan dirinya, demi malam apabila ia menutupi, demi langit beserta seluruh binaannya, demi bumi yang ada di hamparannya, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Allah Subhanallah, Allah Subhanallah, Allah Subhanallah, Allah Subhanallah. Matahari, sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila ia mengiringi, demi siang hari, bila menampakkan dirinya, demi malam apabila ia menutupi, demi langit beserta seluruh binaannya, demi bumi yang ada di hamparannya, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Allah Subhanallah, Allah Subhanallah, Allah Subhanallah, Allah Subhanallah. Kasih-kasihkan dan ketakwaan, beruntung bagi yang mensucikannya, merugi bagi yang mengotorinya. Allah mengilhamkan hikmah kasihkan dan ketakwaan, beruntung bagi yang mensucikannya, merugi bagi yang mengotorinya. Subhanallah. Okey.
Ya, Datuk. Semangat Datuk nyanyi. Datuk staff Gading Kencana dia hafal ke lagu ni? Oh ya, kita nyanyi lagu ni hafal, semangat dalam keadaan yang apabila kita melalui tempoh yang sukar, especially dalam keadaan ini, keadaan pandemik ini. Jadi kita dah cuba macam-macam. Ya, kita cuba nak pasang, kita cuba nak ni, tak boleh. Kita pun takut. Bila ada staff yang kena positif, kita tutup seminggu. Lepas balik kerja 3 hari, kena kaki tangan yang ada dalam office tu, kita cuma boleh ada 60%. Kita kena ikut SOP yang sangat patuh. Dan dalam keadaan yang sukar macam ni, maknanya invoice tak boleh buat, pemasangan tak boleh buat, customer complain. Yang kita ada, hanyalah kita berserah pada Allah SWT. Dan lagu ini ni bila kita nyanyi, kita rasa semangat. Sebab apa? Sebab dalam surah Asyam ni Allah Ta'ala dah bagi tahu dah, demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan lagi. Lepas itu siapa yang mensyukurinya, dia dapat dia punya manfaat, dan siapa yang mengotorinya, dia dapat dia punya balasannya itu. Jadi itu satu kedamaian pada saya, dan pada staff saya pun saya cuba selitkan nilai-nilai ketakwaan ini. Sebab dari segi manusia ni kita dah berusaha macam-macam. Kita dah pergi first dose, kita pergi second dose. Yang second dose positif pun ada. Jadi apakah sebagai umat Islam ni, apakah kita punya persediaan, apakah kita yang boleh lakukan lagi untuk meneruskan perjuangan kita ni? Kita sedar kawan-kawan kita, ada syarikat kawan-kawan kita terpaksa ditutup dalam keadaan yang sukar ni, tapi masih ada lagi yang boleh. Dan di Gading Kencana kita sangat bersyukur. Kerana kita ada solar farm, kita boleh lagi meneruskan perniagaan kita. Tapi dalam keadaan yang sangat sukar. Kos operasi yang sangat tinggi dan persediaan. Dan kita sayang pada semua kaki tangan kita ni. Kita nak pastikan semua selamat. Dalam keadaan keselamatan itu, kita masih mampu mendapat sales ataupun jualan ataupun dapat berkongsi. Dan kita rasa lebih sedih sekali sebab Gading Kencana ni kita ada vendor scheme kita. Jadi vendor-vendor kita ni yang dah bersama-sama kita begitu lama, dalam keadaan COVID ni kita pun tak ada job dah bagi kepada mereka. Jadi itu yang yang kita rasa lagu ini cukup penting. Lagu ini memberi semangat yang baru untuk kita meneruskan perjuangan kita, especially dalam ekonomi dan perniagaan ni. Mudah-mudahan kita dapat faedah daripada apabila kita menghayati baik-baik lagu ini dan kita terapkan dalam keimanan kita dan kita teruskan perjuangan. Kita keluar menjual dan begitu juga salesman kita yang keluar, promosi kita melalui Facebook, perkongsian kita dari masa ke semasa, itu memberi satu semangat baru, itu sebagai satu inspirasi baru untuk kita mencari jalan bagaimana kita nak meneruskan kehidupan dalam keadaan pandemik kita yang begini sukar, dan bagaimana harus kita membawa bersama-sama kita. Ya, dan kita bukan nak curi orang punya bisnes. Kita nak tingkatkan kita punya bisnes supaya orang lain semua dapat bersama-sama menikmati kita. Macam air dalam gelas, ya. Bukan kita nak ambil air itu, orang lain punya air kita nak ambil, tak. Kita nak isikan air itu supaya dia penuh. Air itu melimpah di bawah tu. Jadi kita punya kawan-kawan, kita punya vendor, subkontraktor kita semua dapat sama-sama menikmatinya dan kita dapat bangun bersama-sama. Barulah kita naik ke atas. Itu yang makna lagu ni yang saya pakai dalam syarikat sekian lama. Alhamdulillah. Ramai juga yang tertanya. Saya pun selalu juga tertanya setiap kali ada event Gading Kencana ada lagu Matahari. Jadi hari ini saya mendapat penjelasan yang begitu detail daripada Datuk. Terima kasih dengan penjelasan Datuk yang begitu telitilah. Dan kita tak sangka sebenarnya lagu ini memberi semangat kepada mereka yang terkesan dalam keadaan pandemik ni. Saya rasa rata-rata seluruh rakyat Malaysia daripada top sampai down, dari atas sampai ke bawah semua terkesan. Dan Alhamdulillah kepada mereka yang mempunyai pekerjaan, tapi kepada mereka yang terkesan, kita mungkin berharapkan seperti Menteri Kesihatan semalam cakap, Khairy Jamaluddin, kita harap bersabar sikit masa lagi apabila semua dah dapat suntikan 2 dos. Sekarang ni dah lebih 80% rakyat Malaysia dah dapat 1 dos.
dan kita tunggu beberapa peratus lagi untuk semua dapat 2 dos, ekonomi akan dibuka semula. Jadi pagi ni Datuk, kita tak nak belengah sebenarnya. Dalam keadaan orang kesempitan ekonomi, tersepit, tak ada kewangan, tak ada duit ni, mungkin salah satu cara mereka boleh berjimat ialah mengurangkan bil elektrik. Jadi mungkin Gading Kencana mempunyai penyelesaian macam mana untuk merendahkan bil elektrik kepada orang-orang di rumah sana, terutama kepada mereka yang berpendapatan rendah, B40, M40. Selama ni kita tahu Datuk, hanya golongan T20 saja yang mampu untuk memasang solar. Mungkin Datuk boleh mulakan presentation Datuk pagi ni. Okey. Terima kasih Latino. Saya punya slide ni dah on ke, Zinon? Dah. Dah on. Okay. Datuk boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pelayar-pelayar Gading Kencana Sdn Bhd, saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang, dan saya terima kasih kerana setuju bersama-sama ikuti saya punya perkongsian pagi ini. Inilah salah satu projek yang kami pasang, rumah letak solar panel. Jadi selalunya bila kita kata rumah dengan solar ni, semua orang kata rumah saya rumah solar. Tapi sebenarnya yang di rumah tu ialah solar water heater. Tapi sekarang ni kerajaan dah mulakan skim baru, kita panggil solar photovoltaik. Ya. Sedikit tentang Gading Kencana. Gading Kencana ni, Gading Kencana ni, saya ni dah 27 tahun dah buka syarikat Gading Kencana ni. Dulu saya jual solar garden light, itu saya kembang kepada solar street light, solar off grid, solar on grid, dan akhirnya bila kerajaan mulakan solar farm, solar net energy metering ataupun feed in tarif, saya pun masuk dan dapat satu kota dan saya bina solar farm. Saya dapat lagi satu solar farm, saya bina, dan seterusnya kita membangun ke depan. Jadi kita ada aset, kita ada 2 solar farm dan kita ada revenue kita yang ditentukan oleh power purchase agreement, dan kita syarikat kontraktor for CIDB 4 star. Kita ada 70 staff bersama-sama kita, dan kita ada 15 vendor yang buat kerja-kerja pemasangan bersama kita, dan kita ada 4 DCPB. Maknanya kita ni di peringkat antarabangsa, di peringkat serantau ni kita memang ada establishment kita. Ya. Jadi semenjak kita ditubuhkan dulu hingga ke hari ini, kita dah menang banyak award lah. Jadi tujuan kita menang award ni bukan nak menunjuk kepada orang, riak dan sebagainya. Kita masuk pertandingan untuk dapatkan award ni ialah untuk menguji tahap manakah kita punya kejayaan, kebolehan, kecekapan dan kebijaksanaan kita dalam menguruskan perniagaan tu dibandingkan dengan orang lain, kita di mana. Itu yang saya bangga sebab syarikat saya ni, staff saya semuanya anak-anak tempatan, semuanya berumur di bawah 30 tahun masa mula-mula start dengan saya. Hari ni saya seorang je umur lebih pada 50, yang lain semuanya masih lagi awal 30, 32 dan sebagainya. Tapi pengalaman yang saya bagi peluang kepada orang muda tu berjaya buktikan yang dia boleh buat dengan betul dan dia boleh deliver. Jadi award yang terbaru kita menang baru-baru ni ialah 10 Best CFO in 2020 by C-Level Magazine USA. Jadi ini sangat penting sebab award ni dimenangi oleh pasukan CFO saya, bukan saya. Sebelum tu kita ada menang award APBIA di Asia, di Shanghai. Yang ini pun kita bersaing dengan syarikat-syarikat daripada China, India, Indonesia dan sebagainya, dan kita muncul sebagai pemenang. Dan kita juga IEM Award kita dapat. Di peringkat ASEAN pun kita menang, ASEAN Energy Award, kita buat satu projek, kita pertandingkan, kita menang. National Energy Award kita menang, dan Ernst & Young Entrepreneur Award of the Year pun kita ada masuk top finalist, dan Tokoh Usahawan Mara kita menang pada tahun 2017, dan Frost & Sullivan 2016, dan European PV Magazine pada 2015. Ini sebahagian daripada piala-piala yang saya menang lah. Ya. Jadi bila saya ubah ni, slide tu ubah sana. Penonton pun nampak yang sama. Okey, terima kasih. Ya, terima kasih Latino. Jadi bila kita kata solar net energy metering 3.0 ni, maknanya sebelum ni kita kata tenaga solar kita pakai untuk off grid. Ya. Selalu kalau orang telefon saya dulu tanya saya nak pasang solar di pondok durian, saya ada kebun durian, buat pondok nak pasang solar. Yang itu kita panggil solar off grid. Ya. Tapi hari ini kerajaan Malaysia melaksanakan satu program dipanggil mekanisme pelaksanaan net energy metering. Dalam mekanisme ini, kerajaan menyediakan 500 megawatt untuk dibagi kepada pemohon-pemohon solar ni. Pemohon-pemohon solar ni. Ada 3 kategori. Yang pertama kategori domestik, maknanya di rumah-rumah. Kalau di rumah-rumah tu maknanya rumah-rumah lah, rumah teres, rumah semidi, rumah banglo, rumah kampung dan sebagainya.
Rumah flat ataupun kondominium atau apartmen tak dibenarkan sebab ada masalah, ada isu dengan JMB dan sebagainya, tak dibenarkan. Yang kategori kedua ialah bangunan kerajaan. Kategori bangunan kerajaan ni ialah ialah di mana bangunan kerajaan pun boleh memohon untuk mendapatkan kota solar ni. Kita tahu kerajaan adalah satu pengguna elektrik yang banyak dan kita kalau kita dapat bekalkan sistem ni kepada kerajaan, maka banyak yang kita boleh jimatkan bil elektrik kerajaan dan hasil tu boleh kerajaan gunakan duit tu untuk pembangunan dan bantuan kepada rakyat yang lain. Kategori yang ketiga ialah kategori Nova ataupun untuk komersial dan industri. Sektor industri dan komersial ni kerajaan sediakan 300 megawatt. Jadi 300 megawatt ni kita rasa banyak Yang tadi 100, 300. Walaupun 100, 300, kategori komersial dan industri ni habis dah dalam masa 4 bulan. Syarikat-syarikat kilang-kilang, syarikat-syarikat, kedai-kedai, pejabat-pejabat swasta semua dah rebut dah kota ni habis. Jadi maknanya di sektor komersial industri kesedaran sangat tinggi dan dia tahu dalam keadaan ekonomi yang sangat kompetitif, dia perlu mengurangkan kos. Kalau kos solar itu perlu dikurangkan, dia orang dah ambil tindakan awal. Jadi kota Nova dah habis, yang tinggal lagi adalah kota NEM rakyat dan kota NEM government. Ya? Okey. Kenapa? Why install solar PV? Pasal ini selalu orang tanya, asal aku nak pasang? Kita kata nombor satu, kita kata energy bill saving. Sebab kalau kita pasang solar, kita guna TMB punya bil, kita guna solar sebagai satu komplement kepada tenaga yang kita pakai di rumah, kita dapat mengurangkan bil elektrik daripada 10% hingga 90%. Selalunya pelanggan-pelanggan saya lepas pasang, dia dapat save dalam 50 hingga 60% lah. Sebenarnya, saving dari segi percentage ni, dia ada bergantung kepada beberapa faktor lah. Faktor yang pertama, cuaca lah. Faktor yang kedua ialah irradian lokasi lah. Kalau rumah tu di utara, irradian dia lebih tinggi. Kalau rumah tu di selatan, irradian dia lebih rendah. Jadi itu ada perbezaan sikit. Yang kedua ialah bil asal. Maknanya kalau bil asal dia sampai 3,000 sebulan, walaupun dia pasang 10 kilowatt yang dapat bagi penyematan sebanyak RM560 sebulan, jadi peratusan dia dah rendah walaupun bil dia sama. Dan kalaupun dia bil elektrik dia 1,000 sebulan, penyematan dia capai sampai RM600 sebulan, jadi dah 60%. Jadi maknanya kita jangan confuse bila orang kata 50%, 60%. Sebab dia tergantung, ada term and condition lain yang akan menentukan berapakah net saving yang ada. Yang kedua adalah hedge value of energy. Jadi hedging ni maknanya kalaulah di tarif elektrik tu naik every tahun naik selama 6%, maka tenaga solar ni yang fuel dia ataupun sumber tenaga dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada God Almighty masuk ke situ, kos cahaya matahari ni tak ada kenaikan. Jadi bila tak ada kenaikan, maknanya kos dia akan stabil sama je. Naiklah walaupun tarif naik berapa pun kos solar tetap sama, ya. Yang ketiga ialah carbon footprint. Yang ni lah selalu kita baca dalam surah Yasin, surah-surah ni dia kata jagalah alam sekitar, jagalah. Kalau kita tengok, kalau saya baca buku karangan Datuk Seri Zaini Ujang, KSU, Kementerian Alam Sekitar dan Air, banyak dalam buku tu 40 hadis kelestarian tu, dalam tu banyak yang kita boleh baca dan kita boleh insaf. Kata kita ni sebagai khalifah di bumi ni, kita perlu menjaga alam sekitar dan mengurangkan carbon footprint. Sebab apa? Sebab carbon footprint tu akan melibatkan pemanasan global dan juga climate change, perubahan alam. Jadi maknanya cuaca pun dah tak menentu. Kalau dulu awan tak banyak, kalau dulu hujan bulan 12, sekarang hujan lebat dan banjir berlaku bulan 3, bulan 4. Ini semua perubahan alam. Maknanya alam sudah mencemburui kita. Alam sudah mula memberontak kepada kita. Ini kalau dengar lagu Abid, lagu Abid yang kata tanya sama kawan tu, dia cukup memberangsangkan dan cukup memberi kesan kepada jiwa kita, ya. Ini how it works. Selalu orang tanya macam mana solar panel tu work, kan? Jadi kita kata solar panel ni nombor satu, kita letak solar panel atas bumbung rumah kita. Jadi bila solar panel tu kena cahaya sinar cahaya matahari, dia akan menjanakan arus elektrik, ya. Arus terus tu dia akan pergi ke inverter, dan dalam inverter tu kita akan convert daripada
DC current kepada AC current, alternating current. Daripada alternating current tu kita pergi ke papan litar di dalam rumah tu. First kita guna dulu dalam rumah, yang lebih kita export pada grid. Dan bila malam kita nak pakai balik, kita import semula daripada grid pada kadar yang sama. Kalau kita import 10 kilowatt, kita beli balik pun 10 kilowatt. Ya, nanti saya terang lebih lanjut lagi. Ya, ini dah cara dia, power flow in residential house single phase. Jadi kerajaan menetapkan sebelum NEM 1, NEM 2 ni, kerajaan tak kenakan had kepada mana-mana rumah-rumah nak pasang. Kalau rumah premi nak pasang banyak mana pun kau pasang lah. Selagi mana ada duit kau bubuh lah banyak mana pun. Jadi itu telah menyebabkan orang yang ada kekuatan ekonomi yang kuat, dia akan pasang lebih banyak lagi rumah penuh solar panel. Kalau tengok dalam Google, dalam Google, dan kalau WhatsApp balik kalau cari dalam Google, kita boleh tengok rumah Malaysia ada yang pasang sampai penuh bumbung dan sebagainya. Jadi untuk NEM 3 ni, kerajaan ni lebih prihatin. Kerajaan bagi satu had, dia kata kalau rumah itu satu fasa. Rumah satu fasa ni selalunya rumah teres saja. Rumah teres itu satu fasa. Rumah satu fasa maksimal pasang 4 kilowatt je, lebih tak boleh. Kalau rumah tu rumah banglo ke semi-D ke, yang selalunya pendawaian dia 3 fasa. Kalau rumah 3 fasa, maksimal 10 kilowatt je, lebih tak boleh. Jadi ini maknanya kerajaan nak kawal lah supaya boleh dapat sama rata, sama rasa dari segi pembahagian kuota yang ada. Sebab ini solar ni bukan boleh main suka-suka bubuh kan. Bukan suka-suka pasang. 100 megawatt, 200 megawatt, bukan macam tu. Sebab apa? Sebab ini ada kesan pada grid, national grid kita kebangsaan. Jadi kita pun nak pastikan bahawa grid kebangsaan itu sentiasa selamat, bersih dan selalu ada. Okay, dalam kerajaan ni kita ada 3. Kita kata energy trilema. Trilema ni ada 3 perkara yang kita kena bagi dia seimbang, balance. Nombor 1, affordability. Maknanya harga mesti kompetitif. Nombor 2, sustainability. Mesti ada kelestarian. Nombor 3, availability. Ada. Tenaga tu ada, bersih dan selamat. Tenaga tu kompetitif dan tenaga tu ada kelestarian. Jadi kalau kita buat banyak sangat tenaga konvensional, jadi kita nak kurangkan energy mix kita, campuran tenaga dengan dengan melancarkan dasar 31% tenaga solar daripada campuran tenaga di Malaysia kepada tenaga boleh baru. Maknanya hidro, solar dan sebagainya. Jadi mari kita tengok balik yang di rumah ni. Kalau macam rumah, contoh kata rumah ni dia pasang 5.5 kilowatt peak, ya. Harga dia 25,000 lebih kurang gitulah, ya. Dia 600, dia pasang 5.5 kilowatt peak. Bila dia kena matahari, tiap-tiap hari solar panel ni menjana tenaga sebanyak 600 kilowatt. Ya. Daripada 600 kilowatt ni dia akan salurkan ke dalam rumah tu. Bila dia masuk tenaga tu ke dalam rumah, 379 kilowatt tu digunakan oleh rumah. Maknanya kalau siang, ya, jangan lupa ya, siang, matahari ni siang je. Sebab tu kita tadi demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan yang lalu. Bila bulan datang, solar panel tak jalan lah. Tak ada tenaga. Jadi apa yang berlaku? Siang solar panel jana 600 kilowatt. Jadi 600 kilowatt tu yang pakai 376. Yang lebih bagaimana? Ya. Di negara maju mereka terpaksa simpan dalam bateri. Tapi di Malaysia ni kerajaan begitu prihatin, Menteri Tenaga kita begitu sayang pada rakyat, Perdana Menteri terlalu sayang pada rakyatnya, dia kata kalau yang lebih tu TNB kamu simpan dulu. Jadi kita boleh ekspor tenaga yang lebih tu kepada TNB, kepada talian grid TNB, ya. So kita kata yang di atas tu excess solar energy export to TNB sebanyak 224 kilowatt hour, ya. Jadi bila malam je bila malam kita kata kita import balik tenaga kita. Katalah malam dengan aircon, dengan television, dengan peti ais, dengan freezer dan sebagainya, kita guna 947 kilowatt hour kita ambil. Jadi kita tengok kotak di bawah tu, maknanya sebelum pasang solar, total energy consume ialah 1323 kilowatt hour. Jadi kita import dari TNB semuanya. Jadi bil kita setiap bulan ialah RM637. Satu. Bila kita pasang solar, kita ada beberapa option. A, B, ya, total energy consume sama juga, 1323. Mana boleh kurang kan? Takkan nak buang aircon satu bilik anak cepat kita nak jimat elektrik, tak boleh. Kena bagi lagi.
Anak-anak pula kalau dia balik rumah, dia buka aircon, tak apalah. Dia nak buat kerja, dia nak study, dia nak buat Bitcoin mining machine dan sebagainya. Ya, C ialah import dari TNB. Jadi bila kita ada solar, kita nak guna 1323 kWh dan kita cuma perlu import pada TNB 947 kWh saja. Sebab lagi 376 kWh kita jana daripada tenaga solar. Ya. Dan solar ekspor pada grid ialah 224 kWh. Lebih ada 224 kWh. Jadi total bill ialah RM297.30. Saving yang capai ialah RM339, iaitu 53%. Dan return on investment lebih kurang 6 tahun. Ya, tuan-tuan. Kalau kita buat pelaburan, ke dalam fixed deposit ke dalam benda-benda lah, tabung haji ke SB dan sebagainya, kita nak tengok berapa payback period dia, berapa lama return kita akan dapat balik. Dalam kes ni 6 tahun. 6 tahun tu reasonable lah. Kita masih kuat, masih hidup lagi lah. Okay. Ini kes lain pula. Yang tadi kes single phase. Kalau 3 phase lah macam mana? Kalau 3 phase ni maknanya, rumah ni selalunya bill dia dalam 1,000 atau 1,000 lebih gitulah. Kalau rumah tu ada swimming pool sikit ke, ada dia punya kolam ikan kuih ke, ikan kap kan, bill dia akan lebih kurang macam gitu. Jadi kalau kapasiti dia 10 kW, 10 kW, kita generate elektrisiti dari tenaga 10 kW tu, solar panel tu ialah 1,091 kWh. Dan waktu siang, tenaga yang kita guna dalam rumah ialah 731 kWh. Dan yang lebih tu kita ekspor sebenarnya 360 kWh ke talian TNB. Dan bila nak pakai balik, kita boleh import semula 1,567 kWh. Jadi sama juga. Kalau kita tengok dia punya summary dia, kalau without solar, kita ada 2,800 kWh. Bila kita import dari TNB pun semuanya, bil kita bulanan lebih kurang RM1,099.95. Tapi kalau ada dengan solar installation, nombor 1, tenaga consume masih sama, 2,000 kWh. Import dari TNB, tadi kita import semua, sekarang kita cuma import 1,567 kWh je. Generate from solar, 737 kWh. Jadi, solar export pada grid adalah 360 kWh. Jadi maknanya total bill yang bayar pada TNB cuma RM570.90. Jadi saving dia ialah sebanyak RM499.05. Itu 47%. So return investment lebih kurang 4 bulan. 6.4 tahun. Jadi ini yang cara pengiraan yang kita boleh pakai lah. Dengan cara ini maknanya it's viable to invest. Ya. Kalau kita letak duit kita dalam FD sekarang pun return kita sangat rendah waktu ini. Jadi kalau kita guna dalam keadaan COVID ni, kita pun ramai di rumah dan bil elektrik pun agak tinggi. Jadi eloklah kita pertimbangkan cadangan kita ni sebab kita nak bagi semua orang selamat. Ya. Dalam keadaan COVID ni bukan saja kita nak selamat kita nak selamat kita dan kita nak selamat semua. Ya. Jadi bil elektrik yang kita tengok ni, contoh dia ialah kalau sekarang ni sebelum solar kita punya bil RM634. Ya. Yang sebelah kanan tu ialah after solar, bil tinggal RM162. Tadi Guntur kata saving 43%, 53%, 49%. Ini apa hal pula ni sampai jimat sampai banyak tinggal lagi RM162.44 ni. Jadi ini semua adalah disebabkan oleh penggunaan pada masa tu dan juga tempoh billing TNB ni. Kalau tengok dalam sebelah kanan tu bil selepas solar tu dia ada negatif. Kalau ada negatif tu maknanya ada yang dieksport pada grid. Jadi yang sebelum solar tu semua import beli kat TNB je. Yang kedua tu kita eksport pada grid. Bila kita eksport pada grid dia itu negatif, menunjukkan berapa yang kita lebih tenaga yang kita eksport pada grid. Ya. Okey, saya nak share satu ni. Selalu orang tanya saya macam-macam soalan. Bila kita jawab dalam telefon tu kita terang. Saya nak recommendkan kepada tuan-tuan, cuba tengok satu ni. SEDA ni, Sustainable Energy Development Authority ni, ialah pihak berkuasa pembangunan tenaga boleh baru di Malaysia. SEDA dah buat satu NEM calculator. Maksudnya tuan-tuan boleh kira sendirilah. Kan? Kalau lah satu kes tu, contoh tu kes lah. Current bill RM550. Ya. Your monthly bill is RM325. And then your monthly saving, kalau pasang solar, sebanyak 4 kW yang di bawah tu, you akan dapat saving sebanyak RM325. Dan bil bulanan tinggal RM225. Simple payback dia 8.9 tahun dan kos pun dia dah beritahu dah. Jadi maknanya dengan adanya panduan daripada SEDA ni, kita dapat satu maklumat kata
Kalaulah di luar sana ada orang nak jual 4 kilowatt sampai 60,000, maknanya ini janganlah. Ini bukan gading kita lah. Baik kita kontak gading kita tanya betul-betul berapa. Sebab apa? Sebab harga rujukan yang saya dah bagi tu ialah 24,000 je dalam harga dalam pasar. Lebih tak boleh. Mesti bawah pada 24,000. Kalau harga gading rendah lagi pada ni, nanti kita share lah kan. Lepas tu, kalau kita pasang 4 kilowatt ni, dari segi rooftop, nombor satu kita kata roof ni, kawasan ni besar mana bumbung ni kan. Rooftop lebih kurang 24 meter square. Jadi kita tengok sini, kalau 24, selalu orang tanya, bumbung saya ni berapa kilowatt boleh buah? Kalau tengok di sini ialah 1 kilowatt lebih kurang 6 meter persegi. Tuan-tuan kira lah kan, panjang kali lebar berapa meter persegi, bahagi 6, dapatlah berapa kapasiti boleh buat. Kalau lebih pada 4, kalau rumah tu single phase, mana boleh. Kalau lebih daripada 10, rumah tu 3 fasa, mana boleh. Dia dekat 10 dengan 4 je. Okay? Yang kedua, kita selalu tanya. Yang tadi kata carbon footprint itu apa dia? Jadi kalau tuan-tuan pasang 4 kilowatt kat bumbung rumah, dia dapat jimatkan carbon dioxide sebanyak 83 tan CO2. Ni dah dapat lah. Lepas tu, apa dia 83 tan ni? Apa dia? Besar mana? Panjang mana? 83 tan carbon dioxide tu bersamaan dengan distance travel avoidance by car 0.3 million kilometer. Jadi kalau kita naik kereta 300,000 kilometer, kita keluarkan carbon dioxide daripada exhaust pipe kita tu, sama tu lah. Kalau kita pasang 4 kilowatt bumbung di rumah, kita jalan 3,000 tu, jadi hak tu offset dengan rumah kita punya bil. Lepas tu kita kata pula, ni kerajaan tu kata tanam pokok ni, tanam pokok macam mana? Okay. Satu, kita boleh tanam pokok untuk meneruskan kehijauan alam sekitar kita. Yang kedua, dengan memasang solar ini, 4 kilowatt ni, penjimatan karbon dioksida itu bersamaan dengan 1,320 pokok. Bayangkan tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tanam 1,320 pokok tu, berapa besar tanah dia, berapa lama masa nak tanam. Lepas tu tuan-tuan nak kena jaga pula pokok tu. Bagi dia hijau, subur, ada buah, ada daun, buah baja lagi semua kan. Kalau lori langgar tu kena tanam balik sebagainya. Kalau letak saudara atas bumbung rumah, sama dia punya nikmat. Dan di bawah tu saya letakkan sekali services http://services.seda.gov.my/name calculator /#/. Jadi tuan-tuan pun boleh masuk sendiri ke situ, boleh belajar dan boleh main-main kat situ. Ni kalau 4. Cuba cuba pakai jari anjak sikit ke depan. Jadi 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuba ubah pula. Kata B550. Kalau B1000 macam mana pula? Jadi ini kita boleh belajar sendiri ya. Okay. Jadi macam saya kata tadi, berapa kilowatt, berapa meter square. Jadi dalam kita punya Gading Kencana ni, kita punya design, GCPV kita semua profesional. Dan kita pun ada civil engineer yang boleh bantu untuk buat reka bentuk bumbung rumah. Macam kes ni dia nak pasang 10.78 kilowatt. Ini satu lagi saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Kadang-kadang saya pergi, saya tengok rumah kawan-kawan yang pasang solar bukan daripada Gading, saya tengok. Saya rasa sedih. Sebab apa saya sedih? Sebab saya tengok syarikat yang membekalkan tu, dia tak ada sense of estetik langsung. Dia main bantai aja berat. Jadi macam kita dekat Gading Kencana ni, saya pastikan kalau awak nak pasang, mesti simetrik. Jadi simetrik. Sebab tu kita tengok, walaupun kita boleh load sebelah kanan aja bagi penuh, tapi saya kata no. Dari segi keenakan mata, kesedapan mata memandang tu, cuba bagi simetrik. Bila kita bagi simetrik, baru nampak cantik. Jadi orang tengok, solar. Kan macam rumah tadi, tengok rumah bangunan merah rumah saya tadi tu. Saya memastikan, walaupun di belakang sana ada lagi panel, tapi di bahagian depan tu saya pastikan dia satu baris lama je, sekeping tu nampak. Dia tak adalah nampak tak cantik ya. Okey, ini dari segi susunan panel layout ya. Yang kedua, kalau yang technical ni dia nak sukalah nak macam ni. Can I have the schematic drawing? Ni schematic drawing macam ni. Maknanya mula-mula sistem tu ada solar panel. Lepas tu kita ada inverter ya. Lepas tu kita ada AC part. Lepas tu kita ada PV meter, kita ada existing customer distribution board dan last kali kita ada TMB meter. Selalu kita pasang ni pemasangan dalam kita dapat kota daripada SEDA dalam 2 minggu, kita buat pemasangan dalam 3 hari dekat site dan tunggu TMB datang pasang PV meter dan kita boleh sistem boleh commercial dalam 3 bulan.
Tapi dalam keadaan COVID ni agak sukar sebab kadang-kadang kita nak pasang tak boleh, permit tak ada. Kita tunggu dan tunggu insya-Allah. Bila kita capai herd immunity ni, kita akan buat pemasangan dengan lebih laju lagi lah. Dan kita punya subkontraktor yang vendor-vendor kita yang sedang menunggu untuk buat kerja-kerja pemasangan ni, kita akan bekerjasama dengan mereka supaya kita dapat siapkan dengan cepat. Alright. Ni dari segi skim. Nanti kalau ada soalan boleh tanya saya. Okay. Now, yang ini yang penting. Saya nak share dalam ni ialah ni contoh sebuah harga yang saya lalu kita buat lah. Tapi harga ni okey lah. Kita dah kata tadi kalau 4 kilowatt berapa, kalau 8 kilowatt berapa harga. 8 kilowatt harga dia cuma 30,800. Nah, yang penting di sini ialah nombor satu, term of payment. Payment kita macam mana? Tuan-tuan jangan ingat, kalau beli je habis lah, nak kena bayar 30,000 sekaligus. Tak. Bayaran kita senang je. Mula-mula kalau tanda janji, bayar 3,000. Okay? Lepas itu kita akan buatkan design, penuhi keperluan SEDA, submit kota. Bila SEDA lulus saja, tuan-tuan bayar lagi 50% untuk saya beli barang. Ya, kita beli barang, kita kena ada modal sikit, kita beli. Saya pun keluarkan modal 100%, tuan-tuan bayar 50%. Sebelum kita pasang, bayar lagi baki 40%. Dengan adanya duit tu kita boleh pasang dengan cepat dan lepas commissioningnya, bayar lagi balance 10%. Itu cara bayar. Yang kedua ialah method pembayaran tu macam mana. Satu, orang yang kadang-kadang kawan-kawan ni dia suka beli cash. 3,000 dia masuk transfer account dia. 17,000 masuk account dia, terus cash. Yang kedua dia bayar credit card. Dia charge credit card dia masuk. Dan credit card pula ada dua cara. Yang pertama ialah dia charge terus dan dia bayar sendiri bulan-bulan. Yang kedua dia bayar secara installment payment plan. Maknanya installment payment plan yang interest free. Kita ada perjanjian dengan beberapa bank, Maybank, RSB Bank, Affin Bank, apa lagi, ada 2-3 bank yang ada setuju dengan kita. Kalau kita customer buat installment planning plan ni, dia boleh dapat interest free. Dan untuk bank yang bukan daripada panel kita rebate balik pada pelanggan itu. The interest rate yang kena bayar tu kita bagi rebate balik pada customer. So that kita tak membebankan pelanggan kita tu. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang paling penting sekali yang ketiga ni, iaitu after sale service. Nah, ini yang nombor satu. Solar panel ni kita beli daripada Qcell. Kilang dia dekat Cyberjaya. Dia bagi warranty selama 25 tahun. Maknanya 25 tahun tu kalau berlaku apa-apa kerosakan, Qcell kena ganti secara percuma. Dan saya akan pergi ambil panel tu daripada kilang Qcell, pergi pasang di rumah tuan-tuan yang mana yang dah rosak tu kita gantikan satu. Yang kedua, inverter. Inverter ni kita pakai beberapa jenis. SMA, Sungrow, Solis, Huawei dan sebagainya. Saya pastikan yang inverter ni kau mesti bagi warranty pada pelanggan saya 10 tahun. Ya. Kalau kurang saya tak mau pakai you punya. Ya. Maknanya kalau tuan-tuan punya inverter tu rosak dalam tempoh 10 tahun daripada tarikh kita pasang tu, kita akan datang repair dan ganti dengan percuma. Kalau repair pun free. Kalau ganti free. Nah, yang ketiga ialah workmanship. Workmanship ni kalau kita pasang-pasang tiba-tiba short ke, fuse ke apa ke, kita datang ganti secara percuma. Kita buat inspection secara percuma. Saya sedih lah tuan-tuan. Kadang-kadang saya tengok rumah kawan-kawan, ialah kawan kan. Kadang-kadang saya tak sempat nak bagi quotation, saya tak sempat nak pasang di rumah kawan-kawan saya ni. Bila dia dah pasang dengan orang lain, bocor bumbung. Bila panggil balik apa tu kontraktor yang buat tu, kontraktor pun dah tak ada. Syarikat pun dah tutup. Tu yang bila datang balik kita ya, kawan kan, kita dapat tolong kan. Macam kita pun kadang-kadang pergi dengan TMB, kita selalu urusan dengan TMB kawasan tu. Kadang-kadang TMB kawasan pun terima banyak rungutan daripada orang yang dah pasang solar ni. Sebab RPV EPC kontraktor dia dah tutup kan. Dalam keadaan sukar ni dia pun dah tak ada nak salah dia lah. Dia pun tak ada bisnes, dia tutup je bisnes dia. Jadi siapa nak jaga dia punya after sale service? Jadi dalam hal ni yang penting sekali ialah kekuatan syarikat. Macam kita di Gading Kencana kita ada 2 solar farm. Solar farm kita tu selama satunya kita punya kontrak untuk bekal tenaga selama 21 tahun. Dan insya-Allah kita akan duduk 21 tahun dan lebih lagi lah. So, kita dapat lagi lesen dan dapat lagi lesen. Dengan adanya dengan kekuatan teknikal dan ekonomi, insya-Allah kita boleh sama-sama sustain dengan oleh. Dan nombor 2 ialah cuci panel lah. Servis lah. Ya. Kadang-kadang lepas beberapa lama tu, dia akan alami panel tu jadi kotor sebab habuk dan sebagainya. Kalau tuan-tuan nak cuci panel ataupun nak servis ataupun pendapatan yang rendah, please don't worry. Call me, so I'll send my
assign my after sales service punya engineer, kita ada satu team, kerja dia repair je, after sales service je. Team pasang, team lain. Team after sales service, team lain. Spare part, komponen dan sebagainya. Kita ada banyak pengalaman lah tuan-tuan. Kadang-kadang syarikat-syarikat inverter ni daripada luar negara, dia janji macam-macam. Tapi bukan salah-salah, syarikat besar. Tapi bila dah ada masalah ni, ialah syarikat business unit tak untung. Jadi dia pun jual kat orang lain. Orang baru pula buat cara baru. Itu yang selalu berlaku masalah. Sebab tu kadang-kadang kita kata, 21 tahun tu, jangan main tu, 21 tahun. Tak ada ke tak ada lagi kita. Takkan kita pun umur tak panjang macam tu. Tapi dalam Gading Kencana ni jangan bimbang. Kita ada pasukan saya yang umurnya muda, bawah 30 tahun. Dan saya pun ada pewaris saya yang sama-sama dengan saya dalam syarikat ini. Dan dia pun suka dengan bisnes ni, dia pun ambil tanggungjawab untuk buat dan diperkemaskan lagi dengan ilmu pengetahuan. Ilmu ni kena tinggi tu kan. Kalau tak ada ilmu tak boleh. Kita ni knowledge based economy. InsyaAllah kita akan bagi servis yang terbaik kepada tuan-tuan. Ya. Now, selalu orang tanya ni, why solar power kan? Jadi kita kata solar power is free green energy service source, ever ready for everyone to use. It go to waste if not being used for our benefit. Satu. Yang kedua ialah ni apa ni? Who is eligible to install solar panel? Anyone in the current domestic consumer of TMB is eligible to install. Siapa boleh pasang? Kalau rumah tu rumah setinggan yang ada supply elektrik boleh pasang. Ya. What is the install capacity and output capacity? Ni install capacity, kalau dia kata install capacity is the total solar power panel capacity. The output capacity is inverter capacity in kilowatt AC. Taking into account of DC to AC conversion. Ini yang kita kata, ini makin penting kan. Apa itu AC, apa itu DC kan. What capacity can I install? Depending on your current connection, single phase. Kalau rumah teres, rumah berkembar, single phase 4 kilowatt. Kalau rumah banglo, semi-D yang 3 phase. Ada juga rumah teres yang 3 phase. Sebab anak dia buat bisnes Bitcoin ataupun dia pun menjaga frozen kat ripat sebagainya, dia buah freezer, dia dah upgrade 3 phase, dia boleh pasang 3 phase. Ya. Is there any battery storage? Nah, it is an option for battery storage to be installed. Kalau nak pasang, boleh. We do not recommend for now as it is still very costly, mahal. Furthermore, you can store your excess energy exported to the grid as a credit to TMB account, FOC storage. Ini FOC, nak beli bateri buat apa kan? Okay, what is the cost of installation? On average, total cost installation is about 4,500 per kilowatt peak. Average macam tu lah. Ya, lebih tak boleh sebab apa? Mobilization nak pergi pasang dia nak kena hantar pasukan, dia kena sewa lori, dia kena sewa transport, nak hantar barang dulu sebelum dia buat pasangan kan. What is the return investment? Depending on your install capacity, on ROI is about 5 to 6 years. Return on investment about 5 to 6 years. Ya. Okay. Now, kenapa saya buat FB Live ni? Sebab masa mencemburui kita. Cuba kita tengok. Kalau masuk, tak percaya boleh masuk dalam SEDA website ni, seda.gov, RE portal for NEM ni, kita tengok. Nova ni dah habis dah. Baru 4 bulan kota dah habis dah. 212.5 megawatt worth finish, clear. Ya, kota apply 300 megawatt. Kota 300, dah mohon 300 habis. Untuk government bangunan kerajaan, kota 17, kota ada 82 megawatt lagi balik baki. Yang dah apply 17.14 megawatt work. Kita tahulah kerajaan ni semua dah mula bincang di peringkat pusat tanggungjawab kepada ibu pejabat dan sebagainya. Apabila ibu pejabat lulu saja, habis 1 megawatt ni sekejap je. Yang di rumah pula kita tengok ni. Rumah ni kota balance ini ada 85 megawatt. Ya, yang mohon 14 megawatt. Jadi maknanya tak banyak lah. Walaupun adalah boleh tahan juga kan. Tapi buat apa tunggu, apply dulu kota dengan kita so that dapat dah confirm dah kita boleh pasang solar panel kat bubur rumah kita tu. Ya. Alright. Ini saya punya thank you. Ya. Jadi tuan-tuan, saya cukup dulu takat presentation petang pagi ni. Kalau ada soalan kan, tolong boleh isi dalam komen ataupun Facebook kita, insyaAllah saya akan cuba bagi penjelasan penerangan. Itu dia. Penerangan yang saya rasa mendalam, banyak fakta, banyak maklumat yang diperlukan oleh penduduk di Malaysia lah Datuk.
sebenarnya ramai yang berminat untuk memasang solar, tetapi pada ketika ini mungkin keadaan ekonomi mereka tidak mengizinkan. Itu soalan yang saya akan tanya lebih lanjut pada Datuk sebentar lagi lah. Datuk mungkin boleh nak minum air ke? Okey. Terima kasih. Mungkin ni sebenarnya banyak juga soalan daripada penonton-penonton Facebook Gading Kencana, Datuk. Tak sangka pula Gading Kencana ramai pengikut di Facebook dia. Ada beberapa soalan yang saya dapat dan pilih lah. Siapa yang apa nama dia? Okey, ada beberapa soalan lah saya lontarkan bersama dengan nama beliau. Yang pertama dari Halimah Mukhlas lah. Halim Mukhlas, minta maaf. Bagaimana solar Gading Kencana berperanan sebagai pemangkin kepada usahawan pasca COVID? Tadi Datuk mungkin ada cerita pada awal-awal tadi kan. Ada ramai yang terkesan. Bagaimana selepas mungkin semasa COVID dan selepas COVID ni? Terima kasih. Mukhlas ke Halimah? Halim Mukhlas. Halim. Very good. This is very good question. Saya pagi tadi bila saya bangun tidur, saya nak datang sini, saya rasa ada satu perasaan sebab lah. Sebab apa? Saya tengok bila saya menjual solar panel ni, solar yang rumah ni, orang dia tanya harga tak kurang tu kan. Dan what do I get? Satu orang tanya, what do you want from me? What do I get? Betul lah, soalan tu soalan tepat kan. Tapi kita ni kadang-kadang bila kita dah ada banyak pengalaman, banyak tanggungan, kita rasa macam tersedih, tersebab kan, sebab ada juga orang nak tanya macam tu kan. Jadi saya nak kongsi, saya dah senaraikan tadi kan. Nombor satu, bila kita beli solar panel untuk di rumah ni, kita bukan saja tolong diri kita untuk jimat bil elektrik kan. Kita membantu kontraktor pemasang solar yang menjana pendapatan. Hari itu saya dengan Mara, saya latih 15 installer kontraktor pemasang. Sebenarnya sebelum saya ada lebih kurang dalam 5. Lepas tu saya latih kontraktor dengan Mara, saya ada 15. Yang saya rasa sebab dalam keadaan COVID 2 tahun dan 2 tahun masa yang lalu, setahun lebih ni, kita tak dapat bagi job kan dia. Kalau kita bagi job pun dia tak boleh pasang kan. Jadi maknanya itu satu kesan kan. Dalam pandemik ni tak ada kerja nak bagi dia buat. Jadi dia pun kata, bos, macam mana bos? Tak ada kan? Saya kerja ada, tapi you tak dapat permit nak buat. Tak apalah, apa buat lah. Dia kata kalau you kena tangkap, nanti denda satu orang 2,000. Jadi jangan ambil risiko. Tak apalah kalau customer tak suka ke apa ke, kita address masalah-masalah macam tu. Jadi maknanya kalaulah dalam keadaan pandemik ini kita dapat siapkan SOP untuk pemasangan solar di rumah-rumah ni. Saya ada 15. Kita lebih kurang 100 syarikat pemasang solar yang ada ni. Kalau kita ada 3,000 rumah yang perlu dipasang. Cuba bayangkan berapa banyak sistem yang kita dah ada. Yang berapa banyak job yang vendor-vendor pemasang ni. Jangan tengok saya alhamdulillah saya boleh mengembangkan perniagaan saya dengan solar farm saya. Tapi di bawah saya tu saya ada 15 vendor. Dan saya ada lagi 100 syarikat yang nak belajar pemasang solar, dan saya sedih sebab bila orang minta nak jadi vendor, saya tak ada job untuk bagi kepada mereka. Bayangkan kita okey, nanti lepas tu orang kata ini dah Melayu. Jadi kalau dapat tak bantu, bukan kita tak nak bantu. Keadaan ni sangat sukar, order tak ada. Jadi kalaupun dia jadi vendor, kita tak boleh bagi bisnes kat dia. Jadi itu yang kita kata, kalau kita ada program latihan untuk pemasang solar bawah kita ada program dengan Mara Perak, dengan Mara bahagian pembangunan usahawan di Ibu Pejabat Mara, kita latih installer, dan job kita ni kita bagi dia orang pasang. Jadi insya-Allah dalam masa pandemik ni, kalau kita dapat order yang banyak, kita akan bagi. Kita pun order pun tak banyak, competition very tough. Jadi selepas COVID ni lebih senang dia pasang. Pada saya latih vendor saya 15 orang ni. Kalau 15 orang syarikat ni dia dapat job daripada saya punya competitor, pergilah buat. Saya tak ada masalah. You go and install. Yang kita nak ialah skill pemasangan ni. Dulu tuan-tuan, Haliman, saya terpaksa panggil engineer daripada Singapura. Halim, saya panggil specialist daripada Singapura, daripada Jerman datang ajar saya ni. Bayar 10,000 sehari. Saya buat kan. Hari ni bila kemahiran tu ada pada saya redha, saya nak train lebih ramai lagi lokal supaya pasang. Sebab bila saya nak pergi ke Indonesia punya bisnes, saya boleh bawa dia orang yang pergi dengan saya sekiranya. Jadi saya sendiri nak ambil employment tu, saya agak terhad sebab kita tak boleh nak ambil banyak sangat. Tapi sebagai vendor, mereka boleh
keluar buat kerja-kerja dengan bebas. Itu yang saya rasa program ni sangat bagus. Jadi yang penting pada saya ialah saya terpaksa bekerja keras menjual lebih banyak lagi. Kalau tuan-tuan ada hajat nak pasang dengan saya. Sebab bukan tuan-tuan dapat benefit dari perkhidmatannya, tuan-tuan tolong saya dan tuan-tuan juga tolong tu vendor-vendor kita 15 orang tu, syarikat kontraktor G1, G2 yang memang tak ada job, kelas F pun tak ada kerja, cabut undi kerajaan pun tak ada. Jadi dengan kerja-kerja ni kita boleh buat dengan baik. Ya, itu yang jadi yang boleh kita buat. Kita harap ekonomi dibuka dengan cepatlah Ya, untuk ya. membantu mereka. Soalan dari Muhammad Safi Tambung, Datuk. Ya. Sesuai atau tidak untuk bangunan tabika kemas dan pembelajaran anak-anak? Terima kasih, Datuk. Itu soalan dia. Alhamdulillah, ini adalah cadangan-cadangan yang cukup baik dan memang kita ada cadangan-cadangan untuk buat masa tu. Jadi Cik Safri, kalau kita pasang solar panel di rumah di tadika kemas tu, dia bukan sahaja untuk perkhidmatan bil elektrik. Dia boleh jadi salah satu daripada skim untuk pembelajaran tenaga solar tu sendiri kepada budak-budak tu. Jadi anak-anak muda, dulu kita sekolah rendah, mana pernah tengok solar panel pun kan? Betul. Mana kita percaya matahari tu dapat karat elektrik kan? Tak ada. Hari ini dah ada, bukan saja dapat jimat pada sekolah, dia juga jadi sistem pembelajaran pada anak sekolah tu. Jadi insyaAllah, dia bagus. Yang penting sistem solar ni dia selamat je, Datuk. Ya, tak selamat. ada kesan-kesan radiasi semua. Ya, itulah saya nak kongsi pagi tadi. Saya dapat satu berita yang tak baik lah. Saya tengok dalam surat khabar Metro tadi kan, dia ada kata ada satu kejadian mana pemasang tu tak ikut SOP keselamatan, pasang-pasang terpijak bumbung, jatuh dan mati. Seorang warga asing lah. Jadi saya bagi tahulah pada kawan-kawan syarikat solar, dalam keadaan ekonomi yang sukar, janganlah ambil mudah isu safety ni. JKKP tolong pantau dan Suruhanjaya Tenaga kita minta tolong kuatkuasakan dengan lebih tegas. Sebab kita tak mampu nak menangani persepsi yang salah, persepsi yang silap oleh kerana segelintir yang buat kesilapan tu menyebabkan the whole industri ni akan terpalit. Jadi kita terima, kita aku. Nanti kalau kawan-kawan ada baca berita tu, saya bagi tahu dulu sebab ini sangat, benda-benda ni adalah sangat dekat di hati saya. Dan bila dekat tu kita nak supaya kita sama-sama membina ekonomi baru dalam keadaan yang selamat, harmoni dan dapat memberi pulangan yang tinggi pada semua pihak, ya. Nak memasang solar di atas bumbung bukannya mudah, ya, Datuk. Right. Keselamatan itu yang kena pergi training dulu, pergi latihan, belajar tentang safety elektrik, belajar tentang safety diri sendiri. Kalau nak naik atas bumbung, saya tengok dalam gambar-gambar tu banyak gambar naik atas bumbung. Sekarang kita pakai crane, kita tak panjat sendiri. Walaupun kita pakai crane, tapi PPE kena pakai, ya. Kena pakai PPE. Safety helmet kena ada. Safety vest kena ada. Lepas tu bila kita di atas, kita kena ikat dengan satu liniak tu. Ikat pada safety tu. Sebab kalau terjatuh, kita tak jatuh. Dan hari ni kalau kita tengok dalam Facebook, ramai ambil gambar. Dia orang muda, dia ambil seronok duduk atas bumbung ambil gambar pemandangan semua. Tapi tuan-tuan percayalah, bahaya tu ada di mana-mana. So please take care of safety, ya. Thanks. Ini pandangan lah, Datuk. Dia tak ada soalan, dia pandangan dia. Tisha Safiah, pasang kat sekolah-sekolah elok untuk pembelajaran dan penjimatan elektrik. Ini sekali lagi Hamli Muklas dia bertanya kepada Datuk. Saya rasa peminat solar juga ni, mungkin Datuk boleh jual solar kepada Hamli Muklas. Beliau bertanya, bangunan awam kerajaan adalah aset yang paling sesuai dalam perancangan Lestari GK Gading Kencana. Apakah cabaran utama dalam kolaborasi perancangan ini? Ada GK tembus untuk bangunan-bangunan kerajaan? Ya, betul. Ini satu cadangan yang baik lah, Muklis. Thank you very much. Cuma bila kita nak buat program dengan bangunan-bangunan kerajaan ni, dia mengambil masa yang panjang, ya. Kena buat proposal, kena jumpa dengan pekerani, daripada kerani pergi ke timbalan pengarah, pergi ke pengarah tu pergi kepada negeri pergi ke pusat dan sebagainya. Masa tu agak panjang sikit. Boleh, kalau ada kesabaran tu boleh. Jadi macam saya ni dah, saya ingat saya ni dah dekat 10 tahun dah tak pernah dapat projek kerajaan. Saya cuma buat projek swasta dan semua projek individu senang. Kalau saya dapat daripada pemilik rumah, kata pasang 3 bulan saya kerja siap. Vendor saya 3 bulan dapat makan habis, kan. Jadi saya tak ada masalah. Kalau buat, memang ada, kita pun ada juga usaha ke arah tu, tapi kita tahu itu adalah long haul, akan makan masa yang panjang.
perbincangan, terutama pula sekarang ni perubahan kepimpinan. Bila kerajaan ada perubahan, dia ada menteri orang baru, ada cara baru, ada hala tuju baru dan sebagainya. Jadi terbantuk lagi program tu, tunggu balik. Jadi kalau kita di swasta ni 100 megawatt, 84 megawatt. Kalau 84 megawatt, kalau 4 kilowatt satu rumah, maknanya kita ada lebih kurang berapa rumah? 85 juta bahagi dengan 4 dapat 4,000 rumah, 40,000 rumah. Kita boleh pasang di 40,000 rumah kita nak pasang. Bayangkan kalau 40,000 rumah, kita ada berapa subkontraktor nak pasang. Kalau kita boleh siapkan sebelum hujung tahun ini, maknanya kontraktor-kontraktor yang terkesan dengan COVID ni dapat survive, dapat hidup, dapat duit, dapat maintain dia punya kehidupan. Itu yang kita nak capai pada dalam kita program ni. Kalau program kerajaan yang besar-besar tu, yes, kita ada juga tu, tapi itu mungkin syarikat-syarikat yang lebih besar, yang lebih rapat dengan pihak kerajaan yang selalu dah buat proposal tu, insya-Allah mereka ada di situ. Ya. Okey Datuk, pertanyaan dari Anwar Al-Nuax. Anwar. Boleh ke pasang di area Tanjung Malim? Malim. Boleh. Kita ni program NAM ni boleh pasang di seluruh negara kecuali Sabah dengan Sarawak. Oh, kenapa Sabah dengan Sarawak tak ada? Sarawak, kali ini yang kita tak tahu. Sarawak di dalam Malaysia kita ada Akta Bekalan Elektrik. Okey. Akta Bekalan Elektrik mengawal sedia semua pemasangan elektrik. Di Sarawak dia ada Sarawak Electricity Ordinance lain. Jadi kita tak boleh pakai di sana. Dalam Sabah pula dia pun bawa Akta Bekalan Elektrik, tapi STSB ada program solar yang lain berbeza. Sebab iradian di Sabah tu lebih tinggi dan permintaan tenaga di Sabah tu lebih tinggi. Jadi lebih senang kita buat di Semenanjung dulu. Lepas Semenanjung baru kita pergi ke Sabah. Tapi nak pasang Sabah pun boleh. Tapi itulah kita tunggu program yang lebih besar. Kalau ada permintaan di kawasan pulau-pulau, GK pulau-pulau kita pernah pasang solar hybrid di pulau-pulau dan sebagainya. Kita ada pengalaman. Ya. Okey, ini pertanyaan dari Yati Idris, Datuk. Banyak soalan nak saya pergi satu persatu. Mungkin Datuk dah terangkan tadi, saya ada dengar, tapi mungkin kita boleh layan juga soalan ni. Dia nak bertanya, berapa all-in cost untuk satu panel? Kalau 3 phases 10 kilowatt, rumah banglo roughly berapa panel diperlukan? Yang kalau tengok balik slide saya tadi tu, kita kata kalau 10 kilowatt rumah banglo, space tu lebih kurang 60 meter square lah. Jadi maknanya kalau bilangan panel tu, satu panel lebih kurang 380 watt. Jadi kalau 10,000 bahagi dengan 400, kita dapat berapa? 25 keping. Tak cukup lah. Rumah tadi yang tengok gambar belakang tu, itu rumah tu 10 kilowatt lah. Sebelah sini sikit, sebelah sana sikit. Atap tu ada 2, sini dan sana. Sini tepi jalan nampak cantik lah. Sebelah sana tu kita susun ikut sebab struktur bumbung tu berbeza. Jadi kos dia lebih kurang 38,500. Semua all in, yes. All in. Daftaran, pemasangan, testing commissioning, TMB and maintenance and all the warranty terlibat. Soalan dari Amin Roslan, founder mobile apps Mesh Pro dari syarikat Mobile Engineering Services Sdn Bhd. Pertanyaan dia, adakah bantuan atau sokongan yang boleh disediakan oleh Gading Kencana kepada pemain-pemain industri perkhidmatan elektrik atau industri tenaga boleh baharu ini di luar sana, khususnya kepada usahawan Bumiputra Elektrik? Ini dah mungkin dah jawab tadi. Jadi saya jawab tadi dah, tapi kalau tuan-tuan usahawan kontraktor elektrik Bumiputra, pergilah tanya dengan pengarah MARA negeri, sebab kita ada program dengan kita dah buat satu program dengan MARA di negeri Perak. Selepas ni kita tak tahu peruntukan, tak ada. Jadi kita buat dulu dengan Perak dan kita tengok hasil di Perak tu memberangsangkan. Pengarah negeri Perak pun sangat prihatin dengan kita punya program. Dia pun turun dan tengok, dan insya-Allah kita kalau ada lagi peruntukan kita buat latihan. Dan yang penting kalau kita dapat lagi banyak order, kita akan buat latihan sendirilah. Kita dengan sokongan daripada MARA, kita akan buat lagi banyak latihan dan kita buat pemasangan. Dan saya nak beritahu, latihan yang kita bagi ni bukan latihan yang diakreditasi oleh SEDA ya. Orang memasang dia kena ada latihan pemasang yang di-accredited by SEDA. Jadi untuk dapat accredited by SEDA tu dia kena pergi kepada pusat-pusat penyedia latihan ni yang lain yang ada. Kita boleh recommend kat mereka supaya kita boleh dapatkan satu tim yang cukup mantap lah untuk pemasangan yang lebih laju dan cepat. Ini mungkin pertanyaan ni untuk
untuk pengetahuan lah mungkin. Ya. Dia nak tahu juga Datuk. Soalan dari Zainal Abidin Muhammad. Ya. Dia bertanya, mengapa majoriti solar farm kita tidak berfungsi 2 dalam 1? Contohnya bahagian atas adalah solar farm, manakala bahagian bawahnya diisi dengan Ya. aktiviti pertanian. Ya. Ini ramai yang tanya. Ya. Ini soalan yang sangat baik. Ada kawan saya namanya Dr. Effendi daripada Universiti Pertanian Malaysia. Dia buat satu konsep nama agrovoltaik. Program ni sedang diterapkan kepada semua solar farm yang ada. Sebab apa? Bila kita dapat award untuk buat solar farm, yang pertama sekali masalah ialah financial close, nak kena ambil pinjaman bank. Yang kedua, TMB punya design, interconnection punya design kena cepat. Nombor 3, you ada masa cuma lebih kurang 16 bulan untuk siapkan. Jadi dalam kekalutan nak ni dia tak sempat nak mikir yang lain tu. Dulu kerajaan bila kita masuk tender, dia bagi extra point kalau tanam pokok kat bawah tu. Hari ni oleh kerana harga sangat kompetitif, 17 sen dan sebagainya, 1 kilowatt. Jadi yang itu afterthought, maknanya lepas pasang tu baru you buat solar panel. Dan kalau ada yang berminat, saya boleh recommend dengan kawan saya dekat dengan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kita ada pasukan biologi di sana. Profesor Farida, Profesor Haniza. Ini orang yang pakar dalam tumbuhan apa yang boleh tumbuh bawah pokok tu. Sebab apa? Bawah solar panel tu, matahari tu tak banyak di bawah tu. Jadi sama ada kita nak bagi cahaya matahari tu kepada pokok atau kepada solar panel. Tentulah saya nak bagi solar panel. Solar panel saya tanggungjawab saya dengan TNB. Dan dengan cahaya yang berkurangan tu, pokok apakah yang boleh tumbuh? Itu yang saya tengok kawan saya dekat rakan-rakan saya, Profesor Haniza biologi, Profesor Faridah di UPSI, mereka buat. Dan saya tahu UPM pun ada buat agrovoltaik dan sebagainya. Ini satu cadangan yang baik. Saya ingat kita boleh angkat jalangan ini pergi ke Kementerian Tenaga supaya bila dia buat keputusan untuk call tender, buat decision tender, masukkan sekali value ni. Yang floating solar kita pun hebat. Kita ada kawan saya Saipak, dia ada 60 megawatt buat di Danau Tuk Uban di Kelantan, dan kita ada juga di Sepang buat, ada satu kawan saya buat juga. Semua kawan-kawan jadi kita tak ada masalah, kita boleh beri cadangan yang baik tu. Terima kasih Zainal Abidin. Ini soalan dari Yati Idris sekali lagi Datuk. At what design level should we include your engineer in the design of the house to include the solar panels? Sebab final design consultation what architect bulan ni sempat ke? Right, sempat. Saya tak Dia ada dua. Kalau dalam kita punya ni, kadang-kadang orang untuk dengan arkitek ni, kita bekerja dengan arkitek ternama seperti Azim Atsa, Serina Hijah Kasturi, Dr. Tan Lokman dan beberapa lagi arkitek yang kita selalu work together. Daripada kita punya pengalaman ni ialah bila nak buat rumah baru, yang penting ialah nombor satu, berapa banyak space bubung kita perlu untuk solar yang kita akan bagi tahu, dan arrangement tu kita akan propose. Dan selalunya arkitek ni dia punya sentuhan estetik yang lebih tinggi daripada orang biasa. Dia akan susun balik supaya nampak cantik. Yang kedua, dalam rumah tu ialah cable route. Kalau boleh, kita tak nak tengok cable route piping keluar lepas tu. Jadi kita embedded sekali dengan wiring tu. Jadi barulah dia cantik. Dan kalaulah rumah tu pun dia nak LEED ataupun dia nak GBI, Green Building Index, ataupun sekarang ni kita ada banyak index, capacity solar tu akan memberi markah kepada dia punya Green Building Index punya tahap tu. Platinum, gold, silver dan sebagainya. Itu ada dia. Dia juga bertanya, boleh apply dulu reserve tapi construction only later lepas PKP? Boleh. Kalau sekarang ni tak boleh. Sekarang ni tak boleh. Sebab apa? Kalau nak mohon, dia kena ada meter elektrik. Tapi kalau tuan rumah tu ada rumah sekarang, existing house, dia boleh mohon untuk existing house. Dia dapat kota tu, dia akan pasang dari rumah yang baru. Bila rumah baru siap, dah pasang, kita pindahkan ke sana. Itu boleh buat. Yes. Alright. Dua soalan dari Syabi Hanif. Bolehkah dipasang di rumah teres yang berbumbungkan asbestos? Bolehkah dipasang di bumbung rumah lama dari segi keselamatan berterusan? Yang ini soalan cepu mas dah, pandai. Apa nama dia? Harif? Tak, bukan Syabi Hanif. Syabi. Ini soalan cepu mas lah. Saya surrender. Yang asbestos ni
tak boleh pasang lah. Rumah kalau buang extra memang kita tak boleh pasang. Kalau Sabi ada teknik, please come and share with us. Kita sharing kan. Saya pun bukan nak cakap saya terror kan. Tapi kita kalau ada tu, kita bincang. I don't mind. Tapi kenapa ya Datuk? Sebab dia punya tu, asbestos tu, dia apa tu, brittle. Brittle, maknanya kalau kita pijak, pecah. Ada kalau kita susun, kita nak buh clamp kat bawah tu, dia tak lepas. Kalau sentuh, pecah kena ganti. Jadi mungkin kita cari cara lain kot. Mungkin apa nama Sabi? Sabi kalau ada cadangan tu, come share with me so that we can solve banyak. Saya pun ada banyak customer yang rumah asbestos saya paksa turn down. You see, ada juga anak-anak yang dah berjaya di Kuala Lumpur nak pasang solar di rumah mak dia di kampung. Tapi rumah mak dia tu asbestos. So, minta maaf tak boleh. Tapi apa yang kita buat ialah kita buat carport. Kita buat satu pisang sesikat kat depan tu. Rumah dia bumbung asbestos. Kita buat satu structure carport tu, atas tu kita bubuh. Itu kita buat yang sesuai. Ada penyelesaian. Ada penyelesaian. Kita pakai structure yang lain. Maknanya solar panel become the roof. Jadi bawah tu tak ada asbestos, tak ada apa-apa lah. Kita buat solar panel tu yang waterproof, tak bumbung tu atas, tak di luar rumah tu. Jadi tak kacau rumah tu. Macam projek kita di Kampung Pauh untuk 25 orang, B40 ya. Rumah tu kalau kita tengok, kalau kita letak solar panel, reban rumah tu bumbung tu. Jadi kita buat pisang sesikat di luar rumah tu, kita letak tu, dia boleh guna. Dan hari ni dah 5 tahun dah pemasangan tu. So far alhamdulillah very good. Dan sistem baik, orang kampung pun suka dengan sistem tu sebab dia boleh mengurangkan, dia boleh mendapat pendapatan dari situ dan masih lagi berfungsi. Ya? Okey Datuk, sebenarnya ada seorang pelayar kita ni Facebook Gading Kencana banyak soalan, tapi saya terpaksa tapislah daripada Hamli Muklas ni. Mungkin saya baca soalan terakhir daripada beliau. Projek GK di Bidor memberi impak besar kepada grid line nasional. Bagaimana negeri-negeri lain yang punya tanah luas terbiar respon kepada pelan GK lah. Adakah GK mempunyai minat dengan negeri-negeri lain? Okey, dia macam ni. Kita mesti ingat Perak ni adalah negeri yang sangat signifikan zaman penjajah dulu. Penjajah Selat, penjajah Pangkor, semua pun di situ. Dan kita ingat Long Jaafar tu salah seorang daripada billionaire zaman tu yang ada banyak lombong biji timah. Di Perak saja, tanah bekas lombong ni ada lebih kurang 900 site. Saiz tu 10,000 hektar. Lebih lagi saya tahu. Dan saya selalu kalau saya nak buat solar farm, saya akan cari tanah bekas lombong. Tanah tu memang tak ada nilai. Jadi kita bagi nilai tambah pada tu. Kalau selalunya kalau tanah bekas lombong ni orang boleh itik je kat kolam tu kan. Buat pesisnya. Jadi bila kita buat solar farm, kita bayar pada cukai tanah premium yang baru. Kita bayar pada majlis daerah tapah pun value yang lebih tinggi. Jadi kita boleh dapat bagi bantu dan sumbangan untuk semua orang dapat dari situ. Itu yang penting. Dan hari ini daripada banyak-banyak negeri di Malaysia ni, Perak adalah negeri yang paling banyak solar farm. Kapasiti dia sebanyak 542 megawatt. Diikuti oleh Kedah. Kedah ada 490 lebih megawatt. Saya tak ingat nombor sebenarnya. Sebab di Kedah ni, orang Kedah ni nasib dia cukup baik. Tuhan sayang kat depan. Tuhan bagi kat depan sinaran matahari yang sangat terang. Sebab tu pokok padi tumbuh di situ. Sebab matahari terik dan panjang. Memang itu macam negeri ini biasalah, adalah negeri-negeri yang ada pakai kan. Satu lagi faktor yang bagi kedua-dua negeri ni ke depan ni ialah PTG, pentadbir tanah dan galian dia. Di Perak dengan di Kedah, kerajaan negeri pentadbir tanah sudah bagikan satu kategori khas. Jadi kalau kita nak buat solar farm, tanah tu mesti industri. Apa yang kita. Tapi kalau kita dapat tanah pertanian, kalau negeri lain kena convert. Kalau di Kedah dengan Perak, dia kata tak payah convert, tapi boleh bayar premium 50 sen dan 40 sen per meter square setiap tahun. Ini banyak membantu orang suka pergi ke negeri ini. Jadi kalau ada negeri lain yang dengar, bolehlah study macam mana Perak buat, macam mana Kedah buat. Saya bukan orang Perak, ya. Saya bukan orang Perak, saya orang Kedah kan. Tapi orang Kedah pun lagi pandai, dah cepat pentadbiran Kedah dia nampak dia buat cepat kan. Dan kebetulan Perak ni, orang rumah saya ni orang Perak, orang Parit Buntar, orang Banjar, Al-Banjari. Jadi dua-dua tu kalau kita duduk di Parit Buntar tu, kita jogging 3 state kan, Penang, Kedah dengan Perak sekali dekat sepadan tu. Jadi itulah yang apa saya kan.
Nombor satu, sokongan pada kerajaan negeri. Nombor dua ialah kelebihan tanah yang ada tu. Itu yang saya punya tengok ada. Sebenarnya kita dah lebih 1 jam lebih dah. Oh, lama. Satu jam dekat Okay. 1 jam setengah juga. Right. Okey, soalan terakhir dari saya lah Datuk. Ya. Tadi Datuk kata NEM Rakyat ni ada baki 85.69 megawatt lagi. Right. Apa agaknya sebenarnya yang boleh kerajaan lakukan untuk menghabiskan kuota ni sekaligus membantu rakyat? Ya. Saya ada buat cadangan itu berkenaan dengan ni. Maknanya sekarang ni kalau masalah utama ialah kos upfront yang tinggi. Ya. Kos upfront tinggi. Kita buat cadangan pada kerajaan supaya memperkenalkan teknik solar leasing program. Dalam program solar leasing ni, kerajaan pemilik rumah tak payah keluar duit upfront 10,000, 30,000 tu. Pemilik rumah cuma sign solar energy purchase dengan Gading Kencana. Dan kita akan pasang secara percuma. Dan kita akan jual tenaga solar tu kepada isi rumah. Jadi isi rumah tu tiap-tiap bulan bayar bil elektrik kepada TNB dan TNB tolong kutip untuk tenaga solar dan bayar kepada kita punya pinjaman bank. Jadi dengan cara tu semua orang boleh pasang. B40 pun boleh, M40 pun boleh, M40 apa pun boleh. Kalau T20 memanglah boleh. T20 pun jangan ingat orang kaya ni banyak duit all the time. Sebab cash ni sangat precious now, sangat berharga cash ni. Jadi kalau boleh buat macam tu, jadi saya tak ada masalah. Saya ada kawan-kawan daripada bank, saya ada kawan baik saya Arya daripada SME Bank, Datuk Adi daripada RSB Bank, dan kita ada bank Islam lagi yang kawan baik dengan saya. Dia orang sanggup bagi pinjaman untuk saya kalau saya boleh buat pemasangan macam itu dan kita boleh untung sama-sama. Dan yang paling penting sekali saya nak kongsi tadi kan, kita kata macam kita ni yang saya rasa sebab bagi tadi, satu, saya benda vendor ni saya tak dapat bagi bisnes kat orang. Nombor dua, kita ada program untuk internship, budak-budak nak buat practical training dan sebagainya. Tapi kita tak boleh bagi tempat tu sebab kita tak ada projek kan. Ramai kita dapat, kita tahu takkan nak ambil budak tu duduk sini nganga, tu tak ada kerja. Tak boleh. Anak-anak tuan-tuan dan kawan-kawan ramai yang tulis surat telefon, bagilah. Kita memang nak bagi, tapi kita tak ada projek nak buat. Kalau budak tu datang duduk kat office, duduk saja minum kopi, isap rokok, it's a waste of their time. Yes. Dan saya tak mau membazirkan talent yang kita nak develop. Kalau ada job, saya ambil. Kalau tak ada, saya ambil. Jadi kalau dapat projek-projek macam ni, insyaAllah saya akan ambil. Dan yang ketiga, kita punya program ni ialah ni, kadang-kadang nak jadi professional engineer, dia kena, kalau untuk pensyarah, kalau dia nak jadi engineer, dia jadi professional engineer daftar dengan lembaga jurutera, dia kena ada sabbatical 1 tahun dengan industri. Jadi kalau kita ada projek, boleh datang. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau bagi bisnes dekat Gading Kencana ni, bukan saja untuk kita, untuk saya. Tapi saya ada tanggungan saya yang lain yang saya boleh kongsikan sama-sama nikmat yang tuan-tuan bagi kat saya ni. Dan kita kata tadi, biasalah, pemanasan global, iklim, jejak karbon, saya dah terang dah tadi. Mungkin kita buat sesi lain dengan Dr. Sri Zaini Ujang, kita boleh ceritakan apa benda yang kita boleh buat kan. Dan kalau yang penting saya nak share ni, last lah kot, setiap projek solar rakyat yang saya pasang di rumah tuan-tuan tu, manfaat yang macam kita katalah, macam kita baca dalam surah macam-macam kita, hadis mana kita, rezeki yang datang kepada Allah pada saya tu, bukan semua untuk saya. Ada bahagian-bahagian untuk orang tertentu dalam rezeki yang dibagi pada kita ni. Ya. Nombor satu, pembekal tempatan. Maknanya saya beli solar panel daripada Qcell di Cyberjaya. Nombor dua, saya beli inverter daripada pembekal tempatan. Nombor tiga, saya beli TNB meter daripada TNB. Saya beli kabel daripada kilang-kilang tempatan. Okay. Subkontraktor pemasang, kita ada 15. Kita nak pastikan dapur dia orang berasap. Nombor 5, kita ada sewaan jentera. Kita nak beli skylift, nak beli forklift, itu kita sewa. Nombor 4, kita ada technician TNB yang tolong pasang meter solar di rumah tu. Jangan main. Dalam keadaan sekarang ni, dia orang pun takut nak pergi pasang. Tapi dia sanggup pergi juga pasang kan. Technician pergi kan. Ya. Nombor 5, pinjaman bank. Bank pun sanggup nak bagi pinjaman. Ya, dalam keadaan sekarang ni, dia pun mana ada projek nak bagi loan. Jadi kalau ada projek macam ni, insyaAllah dia bagi. Bukan dia bagi pada Gading. Dia pun bagi loan kepada tu. Pemasang-pemasang tu dia pun nak working capital. Dia kena ambil loan juga kan. Jurutera jualan yang menjual sistem solar ni. Kita punya salesman pun menjual. Dia live on commission. Transport hantar barang. Tu dribble lori tu. Kan? Kalau kita tak hantar solar panel kat rumah-rumah ni, mana nak kerja dia? Tak ada kerja kan? Jadi dia pun dapat juga.
Nombor 8 dia punya cukai SST. Kita mana yang kita jual, kita bayar SST pada kerajaan. Ini hasil kerajaan. Nombor 5 jurutera perunding. Konsultan tadi kita tanya arkitek kan. yang apa ni civil and structural engineer pun kata, aku pun nak charge juga. Memang saya bayar kat dia. Jadi yang kita tengok structure bumbung itu kita bayar pada apa ni professional engineer untuk sign supaya tak roboh kan. Sebab tu saya tahu tadi yang salah tadi apa asbestos tadi kat tu. Saya tak mahu nanti pasang jatuh mati, orang mati, staff minta maaf lah, bukan saya. Itu bukan cara kerja saya. Saya dah 27 tahun dah menjaga, semua cantik elok, satu punya pasal habis semua dia tak maaf. Jadi 10 agensi akan dapat 10 bahagian orang akan dapat faedah daripada projek solar. Walaupun satu projek tu 18,700 di rumah, 10 orang akan dapat faedah. 30,000 10 orang. 1 juta 10 orang ni dah. Atau lebih lagi daripada saya. Ini yang saya senaraikan je, tapi yang saya tahu lebih daripada ni saya tak dapat nak fikirkan. Kalau ada 1 juta pun macam ni. 1 bilion pun sama yang sama. Jadi itulah apa yang ada depan mata kita ni 80 megawatt, 82 megawatt. Marilah kita sama-sama bagi order dekat Gading Kencana so that kita boleh kembangkan rangkaian ni. Dan kalau banyak, saya pun panggil kawan-kawan lagi yang ada yang boleh tolong sama-sama buat bisnes ni. Dan kita boleh bagi ni sementara nak habis kita punya herd immunity dengan kita punya apa ni pandemik ni, habis pandemik ni kita boleh ada bisnes lain dan kita dah pergi tempat lain. Sekarang masalah tak ada, ya. Itulah saya harap sokonglah Gading Kencana dan kita akan kembangkan kick ekonomi kita dalam keadaan yang pandemik ni. Boleh terus hubungi Gading Kencana di Facebook Gading Kencana. Facebook dan Kencana juga, boleh. Ada berbagai cara lah. Right. Okey, Datuk, sebelum kita tutup, saya ada penonton kita ada satu lagi soalan terakhir. Yati Idris ni memang sangat berminat dengan solar panel Gading Kencana kot. Dia tanya, Datuk, kota ni on yearly basis or for a certain period of time? Kalau kita tengok sini, dia bagi kota ni daripada tahun 2000. Kota ni dibagi daripada tahun 2021 hingga 2023. 1, 2, 3 tahun. Tetapi oleh kerana permintaan ni di luar biasa, 4 bulan habis yang Nova. Yang lain tu ada sikit lagi perlahan-lahan. Tapi saya rasa dalam keadaan pandemik ni, bisnes slow. Jadi kalau kita boleh percepatkan bisnes solar di rumah ni kita pasang, dan insyaAllah ni akan bagi satu ubat, atau boleh bagi ubat kepada kontraktor elektrik yang tak ada kerja tu, bagi dia bisnes untuk dia pasang dan dia boleh meneruskan dia punya hidup. Betul, bila ekonomi dah dibuka sepenuhnya, dia boleh balik kepada bisnes dia yang asal. Tapi elektrik juga, solar ni pun just semua AC current dengan DC current aja, masuk training sikit boleh buat lah, ya. Itulah yang paling. Alright, itu je penerangan Datuk Insinyur Dr. Guntur Tobeng, juga pengarah urusan Gading Kencana yang juga Profesor Adjung Fakulti Sains dan Matematik Universiti Perguruan Sultan Idris. Mungkin kita boleh buat lagi bual bicara pada masa depan untuk memberi penerangan lebih lanjut kepada pelayar-pelayar Facebook Gading Kencana. Okey Datuk, kita tutup kita punya sesi bual bicara hari ini. Terima kasih kepada pelayar-pelayar kita lah. Mungkin Datuk ada sepatah dua kepada pelayar-pelayar kita sebelum kita tutup. Saya ucap terima kasih kepada pelayar-pelayar kita yang ikuti kita punya program ni. Dan saya sebenarnya kalau boleh saya last ni saya nak nyanyi lagu Kasih Sayang, lagu Deloitte kan, Kasih Sayang. Tapi kita takut copyright menyeret, nanti kita semak dulu. Jadi maknanya dalam keadaan pandemik yang sukar ni, ekonomi yang susah ni, yang kita boleh pegang nombor satu ialah pada jati diri kita, keimanan kita, dan untuk hubungan sesama kita ni ialah kasih sayang. Kasih sayang itulah yang akan membagi kita kekuatan selama kita. Saya ada satu kawan, isteri dia meninggal, menangis-nangis sebab isteri dengan dia dah 45 tahun kan, 3 hari COVID meninggal. Jadi itu betapa pentingnya kasih sayang tu. Kita tak tahu nilai kasih sayang tu sehingga kita kehilangan seseorang yang rakan kita, yang kita. Itu dengan isteri, suami isteri. Kalau dari segi pejabat, dari segi daerah, kampung, negeri, negara, dia bukan kisah sama ada rakan kita tu bangsa Melayu ke Cina, India, Iban dan sebagainya. Tapi kekitaan, semangat kekitaan itu kita perlu perkuatkan dengan perasaan kasih sayang. Dan ikatan kasih sayang itulah yang akan
membantu kita untuk keluar daripada keadaan ekonomi kita yang sukar ni dan pandemik ni dengan itulah cara. Jadi saya ucap terima kasih sekali lagi, dan kita dengan ingatan kasih sayang tu, marilah kita sama-sama bagi bisnes dekat Gading Kencana, kita develop solar untuk rumah-rumah ni. Okey, itu saja dari saya Khairul Anwar Yahya dan Datuk Insinyur Dr. Guntur Tobing. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam.